أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Dan Allah telah mengajar Adam akan segala nama benda-benda dan gunanya. Kemudian ditunjukkan kepada para malaikat. Lalu Allah berfirman, terangkan kepadaku nama benda-benda ini semuanya jika kamu termasuk dalam golongan yang benar. Malaikat menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mengetahui melainkan apa yang Kau ajar kepada kami. Sesungguhnya Engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sadaqallahul azim. Pertamanya, marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini adalah hari Jumaat, penghulu bagi segala hari. Masa yang baik untuk kita menambahkan iman dan menambahkan bekal ilmu di dalam hidup kita. Sebab tidak akan lebih orang yang hanya beribadah kepada Allah tetapi dia tidak menambah keilmuan, akan menyebabkan dia hanya bertambah dari segi melakukan ibadah untuk dirinya, tetapi dia tidak keluar daripada kejahilan, kerana ilmu itu adalah perkara yang terlampau luas. Yang diriwayatkan daripada Abu Umamah Al-Bahili an Abi Umamah Al-Bahili qala, Abu Umamah Al-Bahili menyebut, dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan, ada disebut kepada baginda Nabi SAW berkenaan dengan dua orang lelaki, dua orang yang memiliki sifat berbeza. Siapa mereka itu? Ahaduhuma abidun wal akhar alim. Seorang itu adalah merupakan abid, kerjanya beribadah pada Allah. Wal akhar alim, seorang lagi adalah merupakan orang alim yang belajar ilmu, yang reti tentang selok-belok Islam. Maka bila dia tanya demikian kepada baginda Nabi SAW, antara dua lelaki ini, siapa yang lebih wahai Rasulullah? Kedua-duanya memburu pahala. Ini adalah kelompok yang sabiqun bil khairat, sentiasa memburu kebaikan di sisi Allah. Tapi yang seorang ni rajin ibadah, tidak menambah pengetahuan, hanya melaksanakan ibadah mahdah. Banyakkan puasa, banyakkan ibadah, banyakkan zikir, banyakkan baca Quran, tetapi bidunil fahm, dia tidak menambah kefahaman. Yang seorang lagi alim, melaksanakan ibadah, tapi dia mengetahui kenapa begitu, kenapa begini, kenapa disyariatkan. Dia mencari dan mengkaji seluruh perkara, bahkan dia menambah keilmuan. Maka ketika itulah bila ditanya kepada Nabi antara dua sifat manusia ini,
Maka Nabi menjawab, Nabi kata fadlul alimin 'alal 'abid. Lebihnya orang alim ini ke atas abid, ke atas orang yang menjadi ahli ibadah, ka fadli 'ala adnakum. Macam lebihnya aku di atas kamu semua. Kamu semua tu dah beriman, tapi aku lebih pada tu. Begitulah abid tu baik, tapi lebih lagi orang alim. Nabi nak memberikan satu endorsement bahawa orang alim ini lebih mustahak, lebih baik, kerana gabungan alim itu akan melahirkan ibadah yang betul-betul difahami. Kita lihat bahawa ramai abid melaksanakan ibadah, bagus ibadahnya, tetapi apabila knowledge tidak bertambah, takut dia tersalah dalam membuat keputusan. Ini yang cuba disampaikan oleh Nabi SAW. Sebab tu di hujung hadis tu Nabi menyebut faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyebut lagi, Nabi kata innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta al-namlata fi juhriha wa hatta al-hut. Nabi kata sesungguhnya Allah, malaikat, penduduk langit dan bumi, hinggakan semut yang berada di dalam lubang, bahkan ikan yang berada di laut, apa mereka buat? La yusalluna ala muallimin nas. Mereka akan memuji, berselawat kepada orang-orang alim di kalangan manusia bil khair, dengan kebaikan. Oh, maknanya dapat pujian daripada Allah, malaikat, ahli langit dan bumi, penduduk langit dan bumi, hinggakan ikan serta semut pun memuji orang-orang alim. Pujian itu, doa itu, selawat itu adalah bil khair, dengan kebaikan. Allah menggunakan lafaz ma'rifah, bukan nakirah. Bil khair maksudnya al khair itu kebaikan yang jelas, nyata, tahu apa jenis kebaikan yang akan diperolehi oleh orang-orang alim. Atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis hasan sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, nak menceritakan bahawa hadis ini ada kelebihan, kebaikannya dan sah di sisi para ulama. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tiba-tiba di situ disebut tentang hinggakan semut pun memuji orang alim? Sebab tu ada seorang ulama bernama Imam At-Tayyibi. Imam At-Tayyibi menyatakan bahawa kenapa orang alim ini dipuji hinggakan semut pun memuji mereka? Sebab kata Imam At-Tayyibi, wa anna nafa'al abid maqsurun ala nafsih. Orang ibadah ni, dia buat apa pun, dia laksanakan ibadah macam mana pun, dia sembahyang ke, dia puasa ke, dia zakat ke, hanya kelebihan untuk dirinya sahaja. Dia buat tu untuk diri dia, untuk mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi abid, orang ahli ibadah ni, dia baca Quran untuk diri dia, dia sembahyang pun untuk diri dia, dia berzikir pun untuk diri dia, dan iktikaf di masjid pun adalah untuk dirinya. Bukan kita kata salah, tapi kita kata yang mana lebih. Hari ini kita tak cakap yang mana salah, yang mana benar. Sebab dalam agama, bila bercakap tentang agama Islam, dia tidak ada salah dan benar. Dia ada benar dan lebih benar. Dia ada pahala dan lebih pahala. Itu dalam agama. Jadi sebab tu dia mengajar kita satu falsafah dalam agama ni, tak payah bergaduh. Kalau membabitkan benda khilaf, maknanya ada pendapat, ada dua pendapat sekurang-kurangnya, atau 3-4 pendapat. Bila ada banyak pendapat dalam satu masalah, dia bukan pertembungan antara as-sawab wal khata', bukan pertembungan antara benar dan salah. Dia adalah pertembungan di antara yang lebih benar dan benar. Itu kita kena faham. Yang duk gaduh hari ni, yang duk bincang pasal benda-benda begini, yang ni lebih benar, yang ni kurang benar, ia termasuk dalam perkara ijtihad yang membawa maksud yang benar dapat 2 pahala, yang kurang benar dapat 1 pahala. Idza hakamal hakimu fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Dia termasuk dalam hadis tu. Apabila seorang mengeluarkan pendapat, seorang tu berijtihad, mencari idea dalam agama berdasarkan hadis ataupun Quran, kemudian mereka kiaskan Quran tersebut mengeluarkan fatwa, maka lahirlah fatwa. Seorang tu mengeluarkan satu fatwa dan benar, kata Nabi, fa asaba, benar fatwanya, falahu ajran, dia dapat 2 pahala.
Tapi tiba-tiba fatwa yang dikeluar itu tidak benar ataupun akhta'a, salah. Salah tu maksudnya kerana sudah menggunakan praktikal, disiplin ilmu yang ketat dari segi fik. Tiba-tiba keluar juga pandangan itu kurang tepat. Tapi tak salah, kurang tepat. Falahu ajrun wahid, dia tetap dapat satu pahala. Jadi hari ini apabila ada dua pendapat dalam agama, satu kata boleh, satu kata tak boleh, dia bukan pertembungan antara benar dan salah, dia pertemuan antara lebih benar, lebih baik dan baik. Itulah agama. Jadi kita tak pernah kata abid ini hina tak, kita tak pernah kata alim itu saja yang betul tak. Kita kata alim itu ada kelebihannya di atas abid, tapi kedua-duanya mendapat pahala. Cuma kalau dibicara hari ini bukan bicara siapa salah, bicara hari ini adalah siapa yang lebih banyak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita salah faham. Ucapan hari ini bukan menyalahkan orang yang berpuasa sunat, iktikaf di masjid, bukan. Itu bukan tajuk dia. Tajuknya adalah kedua-duanya dapat pahala, tapi siapa yang lebih. Sebab dalam Islam dia berkaitan dengan perlumbaan, wasabiqum bil khairat, berlumba untuk buat yang lebih baik. Islam ni dia berlumba-lumba. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera kamu kepada keampunan Tuhan kamu. Allah suruh kita cepat melaksanakan ibadah agar kita lebih baik daripada orang lain. Itu tujuan dia. Tapi apabila abid dengan alim, sudah tentu ada afdal dan ada yang kurang afdal, kan? Maka dalam bab ni kata Imam At-Tayyibi, orang yang abid, wa anna nafa'al abid, adapun kemanfaatan orang yang menyembah Allah ini, yang beribadah baca Quran saja, maksurun ala nafsih, hanya terfokus kepada dirinya sahaja, pahalanya sahaja, dirinya sahaja. Tetapi orang alim, kata Imam At-Tayyibi, wa nafa'al alim, adapun manfaat orang alim itu mutajawizun alal khalaiq, dia menjadi lebih kepada seluruh makhluk, hatta namlah, hingga kan semut pun dapat rahmat kerana orang alim. Kenapa semut boleh dapat rahmat? Apabila dalam memahami syariat, semut tak boleh dibunuh dengan cara dibakar dalam mazhab kita, dalam syariat agama kita. Semut boleh dibakar dalam syariat nabi-nabi yang lain. Tapi untuk umat kita, umat Nabi Muhammad, tak kira mana mazhab, bersepakat tak boleh bunuh binatang menggunakan cara bakar. Tak boleh pergi semut, curah minyak tanah, minyak gas, kemudian bakar dia. Tak boleh. Kecuali apabila tak ada cara lain. Itu satu-satunya cara baru kita boleh buat. Nampak? Semut pun dapat manfaat. Kerana agama ini banyak binatang dapat manfaat. Ada binatang yang Nabi tak benar untuk bunuh, antaranya dafda', iaitu katak. Kenapa tak dibenarkan untuk dibunuh? Kerana tak boleh makan binatang tersebut. Selamat katak, kerana orang Islam tak memburu katak sebagai hidangannya. Nampak rahmatnya agama, kerana binatang pun jadi baik kerana adanya agama. Entah. Itu ilmu. Sebab itu pentingnya ilmu. Dulu ada seorang Nabi yang dia geram kerana ada seekor semut gigit dia. Dia dalam hadis sahih, tuan-tuan. Bila semut gigit dia, dia nak bakar seluruh semut itu. Maka Allah memerintahkan kepadanya, cari semut yang gigit kamu. Kenapa nak membakar kepada seluruh semut yang lain? Maknanya Allah mensyariatkan kepadanya tak boleh bunuh semua semut kerana seekor semut saja yang menggigit dia. Jadi nak bagi tahu, dia pun tak pasti semut yang mana gigit dia. Maka keseluruhan semut dapat rahmat kerana Allah melarang membunuh semut yang lain. Cari semut yang spesifik menggigit kamu. Nak cari semut tu tak jumpa lah, tuan-tuan, sebab semua sama. Rahmatnya agama kerana benda tersebut, tuan-tuan. Jadi Nabi tersebut tak dibenarkan membunuh hamba-hamba tersebut. Imam Nawawi bila menghuraikan hadis ini menunjukkan umat Nabi terdahulu ada can membunuh semut secara bakar. Tapi untuk umat Nabi Muhammad tidak dibenarkan cara bakar. Di situ menunjukkan hatta namlah, hingga semut mendapat rahmat kerana pelaksanaan syariat yang dilaksanakan. Tu Islam tu penting ilmu. Barulah dia tidak akan terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan tanpa ilmu. Kalau kita baca balik surah Al-Baqarah daripada ayat 30 sampai di bawah itu 31, 32, 33 dan 34 adalah ayat menunjukkan apa lebihnya manusia di atas makhluk yang lain. Ayat 30 Allah merakamkan tentang nak jadikan di atas muka bumi ini khalifah,
Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berkata kepada para malaikat, aku nak jadikan di muka bumi ni khalifah. Allah tak sebut insanan khalifatan, manusia sebagai khalifah. Allah terus itlak nama khalifah. Khalifah tu merujuk kepada manusia. Allah memang purposely, memang buat tujuannya manusia nak jadi khalifah. Sebab tu dalam ayat tu, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak buat di muka bumi ni khalifah. Manusia, malaikat faham maksud khalifah tu adalah manusia. Tu malaikat tanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Takkan kau ya Allah nak buat di atas muka bumi ni yang akan menumpahkan darah dan akan melakukan kerosakan? Mana malaikat tahu? Adam belum diciptakan, tapi kenapa malaikat boleh buat argument pada Allah akan ada kerosakan kerana manusia? Sebab memang di Lauh Mahfuz telah tertulis, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Lahir kerosakan di daratan dan di lautan adalah hasil kerja tangan manusia. Sebelum ayat itu turun, malaikat telah tahu ada satu makhluk namanya manusia yang akan melakukan kerosakan di muka bumi. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata nak jadikan dia khalifah. Argument. Bukan malaikat bantah, malaikat bertanya. Sebab malaikat tak boleh langgar arahan Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah kelompok yang tidak akan melakukan kemaksiatan pada Allah dan taat atas perintah Allah. Tapi kenapa? Malaikat tanya. Sebab dia betul dah manusia ni akan buat rosak. Di situlah bermulanya Allah Subhanahu Wa Taala membuktikan kenapa dia pilih manusia. Bila Allah rakamkan tentang ayat 31, apabila Allah cerita tentang wa'allama Adam al-asma'a kullaha, Allah ajar kepada Adam semua benda-benda dan peranan dan fungsinya. Bila Allah ajar semua tersebut, tiba-tiba Allah suruh malaikat, Allah bentangkan kepada malaikat, faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Malaikat cerita, ni benda apa, benda apa, benda apa. Oh, malaikat tak boleh ceritalah, subhanaka la ilma lana. Mana kami tahu ya Allah, ini semua benda yang kamu saja bagi ilmu. Bila malaikat disuruh bentang semua benda tu, malaikat tak boleh jawab. Allah suruh Adam bentang. Adam pun menceritakan. Bila Allah Ta'ala sebut, qala ya Adam ambi'hum, wahai Adam, cerita semua benda ini. Ambi'hum bi asma'ihim, cerita ni benda apa, ni benda apa, ni benda apa. Maka Nabi Adam pun cerita, falamma amba'ahum bi asma'ihim. Bila Adam cerita semua benda itu, Allah pun kata, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Tidakkah aku beritahu, aku lebih mengetahui daripada kamu terhadap perkara yang ghaib dan terhadap perkara nyata. Nak bagi tahu, Allah pilih Adam kerana keilmuan, kerana ilmu. Kejadian tak boleh lawan pun dengan iblis. Ana khair minhu, aku lebih baik padanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia jadi pada tanah, aku jadi pada api. Kejadian sudah tentulah cantiknya kejadian iblis daripada api. Kejadian malaikat daripada nur. Malaikat dah lah tak ada jantina, tak ada keperluan seksualiti. Malaikat pula tak perlu makan dan minum yang menjadi keperluan utama manusia. Sudah tentulah malaikat lebih daripada kejadian. Manusia dijadikan daripada tanah yang bercampur antara tanah halus, tanah busuk, tanah hitam, tanah putih. Allah buat kejadian manusia tidak lebih baik daripada makhluk yang lain. Tetapi Allah nak pilih yang kejadian kurang baik ni, yang sudah tentu buat kerosakan, menjadi khalifah di atas muka bumi. Di situlah Allah bentangkan ada satu kelebihan Adam. Apa dia? Ilmu. Bila malaikat tak boleh jawab seluruh perkara yang Allah ajarkan kepada Adam, sebab kelebihan manusia boleh menakul ilmu. Sebab tu kita ni hebat kerana ilmu. Bukan hebat pasal tubuh badan kita. Bangunan besar ni tuan-tuan, kalau jin tengok macam mana boleh buat dengan ilmu. Kalau pakai tangan tak siap bangunan ni hebat macam ni. Semuanya dengan ilmu, dengan kira-kiraan, dengan jentera yang dibikin oleh manusia. Malaikat tak boleh buat benda ni. Hatta jin pun tak boleh buat apa yang kita buat tuan-tuan, kerana kelebihan ilmu yang ada pada kita. Ilmu. Atas faktor ilmu itulah barulah Allah turunkan perintah, usjudu li Adam. Sujud kamu wahai para malaikat kepada Adam. Sujud itu menandakan apa? Allah dah iktiraf manusia kerana keilmuan dia. So dalam hidup hari ni, kalau kita tak ada purpose ilmu,
Kita hanya ada purpose ibadah, kita akan ada masalah nanti. Bila datang satu problem agama, kita akan tersangkut kerana kita tak faham masalah agama tersebut. Jadi sebab itulah memahami masalah agama ini penting, kerana dia adalah berteraskan kepada ilmu. Kan pernah kita diceritakan tuan-tuan, kisah bagaimana tentang orang yang tak tahu arak itu adalah umul khaba'is, ibu kepada segala kemaksiatan. Nampak ada ceritakan yang ditawarkan pada seorang lelaki yang tertangkap, seorang abid yang tertangkap berzina dengan perempuan, bunuh satu budak ataupun minum arak. Tuan-tuan, saya yakin siapa pun yang tidak diberikan penjelasan ilmu antara tiga ni, kalau kita ditangkap, kita diberi pilihan zina, minum arak, bunuh budak, kita pasti memilih minum arak kerana tanpa ilmu. Tapi bila kita tahu ilmu, kita takkan pilih arak. Sebab arak ni ummul khaba'is, dia adalah ibu kepada segala kemaksiatan. Ini yang disebut oleh Sayyidina Osman. Osman kata, ijtanibul khamr, jauhi kamu dengan arak. Sebab arak ini fa innaha ummul khaba'is, ibu kepada segala maksiat. Maka Osman pun cerita, innahu kana rajulun mimman khala qablakum, ada seorang laki-laki yang sebelum zaman kita ini ta'abbada, rajin beribadah pada Allah. Dia rajin sembahyang, dia rajin ibadah. Bila dia rajin beribadah pada Allah, sampailah satu hari ada seorang perempuan nak perkena dia, fa'aliqathum ra'atun ghawiyah, ada satu perempuan yang jahat cuba nak memperkena dia. Maka dia dihantar kepada laki-laki yang menjadi ahli ibadah tu, seorang jariah, seorang pembantu, seorang hamba perempuan, supaya memujuk dia. Faqalat lahu, katalah pada laki-laki yang ahli ibadah itu, kata apa? Inna nad'uka lisyahadah, tolong mai tempat tuan saya, sebab tuan saya yang perempuan ni dia nak bertaubat, nak balik pada Islam. Jadi ahli ibadah ni tak ada zon langsung, sebab menjadi ahli ibadah dia ada satu perangai, dia tak sangka buruk dengan orang. Dia kata bila orang ajak, sudah tentu orang tu baik. Dalam Islam kita tak boleh zon, ijtanibu kathiran minaz zon, tak boleh zon. Tapi kita kena hati-hati. Kita jangan anggap semua orang baik, tak boleh. Kita kena ada satu perangai, hati-hati. Dia mungkin nak perkena aku, tapi sangka buruk tak boleh. Semua apabila ahli ibadah dia tak faham antara zon dengan ihtiyat, zon dengan hati-hati, dia menganggapkan kalau kita mula bersangka buruk pada orang, itu adalah tak dibenarkan. Bukan, sangka buruk tak boleh, hati-hati menjadi syarat beragama. Sepatutnya laki-laki tadi tak terus pi rumah perempuan tu, dia kena siasat dulu. Siapa tuan kamu, kenapa dia panggil aku, apa namanya, kena siasat. Tapi sebab bersangka baik, sebab dia ajar ahli ibadah bersangka baik, dia pun pergi ke rumah perempuan ghawiyatun yang jahat tadi. Bila masuk ke rumah tersebut, dia dikunci dalam bilik tersebut. Bila dikunci, wanita tu kata pada dia, faqalat inni wallahi, sesungguhnya aku demi Allah, ma da'autuka li syahadah, aku ajak hang ni bukan pasal aku nak mengaku kesilapan aku, tapi aku ajak kamu ini walakin da'autuka li taqa'a alayya, aku ajak hang supaya hang boleh berzina dengan aku. Nampak tak tuan-tuan? Dah duduk dalam bilik, terkunci, tak boleh buat apa. Ada tiga pilihan, sama ada hang berzina dengan aku, bunuh budak itu, atau minum arak. Orang tadi abid, dia tidak mendalami ilmu, dia kata tak apalah, kali itu bagilah kepada aku, fasqini min hadal khamri ka'sa, bagilah aku minum arak segelas. Dia minum segelas tuan-tuan, dia nak 2 gelas. Dia minum kedua gelas, dia nak 3 gelas. Daripada dia sihat elok, nama pun khamar. Khamar ni maksud apa? Tutup akal. Khamrul aqli, dia menutup akal. Bila tertutup saja akal dia tuan-tuan, dia berzina dengan perempuan tersebut dan dia bunuh budak tadi tuan-tuan. Tiga dia buat. Itulah kata Sayyidina Osman, ijtanibul khamr, jauhi arak, sebab arak dengan iman tak akan boleh berkumpul. Nampak tak tuan-tuan? Kalau kita pernah dengar cerita ni, sebagai orang yang ada ilmu, kita tak akan hampiri arak. Walaupun kita ada 3 tawaran, kita tak akan pilih minum arak. Habis tu nak pilih yang mana? Tu cerita dia panjang tuan-tuan. Bila membabitkan soal fiqh, dia ada cerita dia pula. Tapi nak bagi tahu, itulah perkara yang harus menjadi kekuatan kepada ummah adalah ilmu. Bila ada ilmu tuan-tuan, perjalanan kita mudah.
Sebab tu perkara yang harus kita belajar terlebih dahulu adalah perkara berkenaan dengan fiqh harian kita. Tahu hukum solat. Baru ni saya pergi ceramah di IPD, tuan-tuan. Bila ceramah di IPD, antara benda yang berlaku kepada polis, terutamanya trafik, adalah apabila mereka jaga jalan. Lebih-lebih lagi lepas daripada waktu asar, lepas solat asar tu jalan jam. Kebiasakannya apabila terlajak, mereka terlajak jaga tu sampai isyak. Nak bagi settle kerja tu, mereka tak solat maghrib. Mereka tak solat maghrib. Bila mereka tak solat maghrib, mereka balik ke rumah, mereka qada solat tersebut. Dalam Islam, qada tidak boleh buat apabila tidak ada kerana terlupa ataupun tertidur, tak boleh. Jadi dia kena solat sempurna di waktunya. Maka saya kata pada mereka, ada pandangan ulama apabila tak boleh menunaikan solat maghrib di waktunya, boleh dijamakkan solat tersebut dengan jamak takhir, tetapi tidak qasar. Orang kita selalu menyamakan qasar dengan jamak. Jamak dengan qasar ni berbeza. Jamak satu bab yang lain, qasar satu bab yang lain. Qasar hanya dibenarkan dalam musafir. Qasar hanya dibenarkan dalam musafir. Jamak boleh dibuat ketika susah. Kerana Nabi pernah jamak solat antara maghrib dengan isyak, zuhur dengan asar di Madinah tanpa musafir, biduni safar, biduni khaufin wala matar. Bukan kerana sebab hujan, bukan sebab Nabi takut, bukan sebab musafir. Ada 7-8 kali Nabi pernah menjamakkan solat di Madinah, bukan kerana dalam keadaan ketakutan, bukan kerana hujan, bukan kerana Nabi SAW dalam keadaan musafir, bukan. Maka orang tanya Ibnu Abbas, kenapa Nabi berbuat demikian? Untuk memudahkan urusan umat ini kalau ada perkara mendesak. Betul, hari ini memang banyak perkara mendesak. Orang yang hemodialisis, mereka pergi untuk buat dialisis, menyebabkan bila mereka buat dialisis, tuan-tuan, panjang masanya. Kadang-kadang terlajak daripada zuhur sampailah masuknya waktu asar, tak sempat untuk solat zuhur. Maka mereka boleh jamak takhir, tetapi jamak tamam kerana kesusahan, tak boleh qasar. Jadi untuk polis tadi saya kata sama, tuan-tuan, macam doktor yang sedang buat operation. Bila masuk dalam bilik pembedahan, makan masa 7-8 jam. Daripada pukul pagi sampai zuhur terlajak, asar baru berhenti. Zuhur tadi buatlah jamak dengan jamak takhir. Kerana jamak bukan untuk musafir sahaja, qasar saja untuk musafir. Benda ni kalau tak didedahkan pada umat, orang akan rasa susahnya. Sebab tu bukannya orang buat satu laporan pada saya, rupanya ramai orang balik umrah, mereka tidak solat di atas kapal terbang kerana mereka tak boleh berdiri, mereka tak tahu kiblat di mana dan tak ada wuduk. Lalu mereka tak solat, mereka sampai di rumah dan mereka qada. Perbuatan itu salah. Mesti dia kena solat di dalam flight tersebut, walaupun tanpa wuduk, walaupun tanpa menghadap kiblat. Ada kaedah yang syarak ajar. Untuk mengetahui kaedah ni, tuan-tuan, saya promote kepada tuan-tuan Al-Inarah. Dr. Zul Al-Bakri telah buat satu aplikasi namanya Al-Inarah. Dalam tu sudah ada 7,000 hukum hakam yang berkaitan dengan keperluan harian kita untuk kita rujuk apabila ada masalah yang menyebabkan memudahkan urusan hidup kita. Al-Inarah tuan-tuan boleh tengok dalam Play Store ataupun dalam App Store. Kedua-duanya ada, sama ada iOS ataupun Android, ada Al-Inarah tersebut. Tuan-tuan downloadlah untuk melihat banyak hukum di dalam tersebut sebagai satu paduan. Inilah di antara perkara yang harus menjadi kekuatan kepada kita, insya-Allah. Saya nak berhenti kat tu dulu, insya-Allah. Ada pengumuman? Tak ada. Tak ada, boleh terus sampai pukul 1, insya-Allah. Jadi maknanya nak bagi tahu pada kita, inilah yang menyebabkan alim adalah lebih baik daripada abid. Kerana apa? Ramai orang yang beribadah, tapi sebab dia tidak ada ilmu, dia akan tersalah dan tersesat. Saya jawab sekilas tadi tentang berkenaan dengan solat atas kapal terbang tadi. Adakah apabila seorang tu solat, ketika dia solat itu dia tak boleh menghadap kiblat, lalu dia solat dalam keadaan duduk? Bolehkah solat dalam keadaan duduk? Wajib, terutamanya apabila tak boleh berdiri. Contohnya kita berada dalam kereta, kita nak bermusafir, kita start musafir tu asar. Kalau sebenarnya kita start musafir tu zuhur, kita boleh jamak. Tapi sebab kita dah start musafir tu asar, kita dah solat zuhur,
kemudian baru kita start musafir pada waktu asar, tiba-tiba tersangkut tengah jalan, tempoh panjang asar sampai maghrib itu kita tak sempat untuk berhenti, RNR tak boleh berhenti, jalan jam, duduk di atas kenderaan dan berada di atas kursi, tak boleh berdiri, kecuali tuan-tuan naik Hilux bolehlah berdiri di belakang, tapi tak semua orang beli Hilux, tak semua ada welfare, kadang-kadang orang pakai Alza saja macam saya nak berdiri, macam mana tuan-tuan? Jadi dalam kondisi demikian, solatlah duduk, cuba cari kiblat, kalau memang kiblat berada di depan, solatlah menghadap kiblat sambil duduk. Bolehkah solat fardu sambil duduk? Boleh, kerana Nabi SAW pernah berjalan dengan para sahabat, ketika itu datang waktu solat, Nabi ala rahilatih, Nabi berada di atas kenderaannya, tak disebut kuda ataupun unta. Masa Nabi berada di atas kenderaan tersebut, hujan masih lagi turun, Nabi berselindung di sebuah tempat. Ketika itu datang waktu solat, Nabi suruh sahabat azan, sahabat pun mengazankan dengan azan solat tersebut. Lalu Nabi pun memandu kenderaannya ke depan sedikit, sambil berada di atas kenderaan tersebut, Nabi mengimamkan solat di kalangan sahabat yang bersama di bawah teduhan tersebut. Kenapa Nabi tak turun pada kuda dan solat di bawah? Kerana di bawah jalannya basah, air hujan melimpah, menyebabkan tak boleh sujud dan rukuk di situ, menyebabkan Nabi duduk atas kenderaannya. Nabi solat, para sahabat menceritakan sujud Nabi lebih rendah daripada rukuk. Daripada hasil hadis ini menunjukkan boleh solat duduk apabila solat fardu tidak boleh dilakukan secara berdiri. Maka selesai solat itu tidak ada kisah Nabi mengulangi semula solatnya. Solat itu sah dan solat itu tak perlu diulang, dibenarkan. Yang kedua, tiba-tiba solat tersebut tak ada wudu. Apabila tidak ada wuduk, macam mana perlu ulang solat dah? Bila kita solat tanpa wuduk, ya mengikut mazhab Syafi'i kena ulang. Tapi ada satu pandangan yang baik di dalam hadis Nabi. Ada sahabat mencari barang keciciran daripada Sayyidatuna Aisyah. Masa pergi cari tu tuan-tuan, barang tu tak jumpa. Akhir sekali datang waktu solat, dia orang tidak ada air untuk berwuduk. Kerana walaupun ada tanah, sebelum itu belum lagi diturunkan pensyariatan mengambil tayamum. Para sahabat semuanya solat tanpa berwuduk. Habis solat tanpa berwuduk, mereka jumpa Nabi SAW dan diceritakan pada Nabi. Bila cerita, barulah pensyariatan tayamum diturunkan. Tetapi apa yang mereka buat terhadap solat mereka? Mereka tidak ulang semula solat tersebut. Kata Imam Nawawi, mereka tidak mengulang solat semula. Kena menunjukkan apabila solat tanpa wuduk dan darurat, tak perlu mengulang solat semula. Walaupun mazhab Syafi'i mengatakan ya kena ulang, kita bukan tukar mazhab, kita mengambil pendapat yang lebih memudahkan urusan hidup kita. Kita bimbang takut orang tidak solat. Wallahu alam. Itulah di antara benda yang kita nak sebut pada hari ini. Waktu dah masuk, sangat mencemburui kita. Kita jumpa dalam masa dan siaran. Jadi orang berilmu, insya-Allah jalan kita luas. Jadi abid banyak sempit yang akan berada di depan. Cantum dua-dua, abid dan alim adalah keperluan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.